Kaligrafi Islam atau seni khat merupakan warisan seni Islam yang berasal dari Timur Tengah negara Arab. Keunikan dan keindahan seni khat mempesonakan, bukan sahaja di kalangan orang Islam, bahkan diminati oleh orang bukan Islam. Keindahan tersebut dilakarkan oleh Al-Khattat atau lebih dikenali sebagai pakar khat yang mahir dalam pelbagai jenis khat dalam bentuk sama ada dilakarkan di kertas, diukir di kayu atau dijadikan hiasan dinding, terutamanya di masjid-masjid. Apakah itu khat? Khat atau kaligrafi Islam sejenis kesenian visual berasal daripada tulisan Arab. Ia sering digelar seni kerana ia melibatkan gaya lenggok pergerakan berus menanda kertas dengan dakwat. Sejarah khat di tanah Melayu. Di tanah Melayu dikatakan orang Melayu mula berkenalan dengan membaca Al-Quran dan hukum hakam keislaman dan bermulanya tulisan Jawi. Perkembangan seni khat Melayu berkembang dengan perkembangan tulisan Jawi itu sendiri. Di semenanjung tanah Melayu, sebagai contoh, pertemuan batu bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa khat Arab telah diguna pakai di alam Melayu sejak ratusan tahun lagi. Ia telah bermula sekitar kurun ke-7 Hijrah iaitu 702 Hijrah bersamaan dengan 303 Masihi. Walau bagaimanapun, tahukah anda pada sekitar 70 dan 80-an, khat masih kurang dikenali walaupun tulisan Jawi diguna secara meluas. Namun dengan inisiatif Kerajaan Negeri Terengganu di bawah pimpinan bekas Menteri Besar Allahyarham Tan Sri Wak Tawan Ahmad, khat mula mengambil tempat dan budaya masyarakat Islam di Terengganu. Antara tindakan yang diambil adalah dengan menguatkuasakan penggunaan tulisan Jawi dalam jentera pentadbiran beliau dan mengiktirafkan satu-satunya tokoh khat di Terengganu. Tulang belakang kepada kejayaan mempertabatkan tulisan Jawi adalah peranan yang dimainkan oleh Haji Muhammad Saleh bin Muhammad Hassan atau lebih dikenali sebagai Ustaz Embat. Beliau telah memberi impak besar kepada budaya penulisan khat yang berasaskan pada tulisan Jawi pada masyarakat Terengganu. Penulisan seni khat di Malaysia amat meluas, terutamanya di negeri Terengganu. Salah seorang penulis di negeri Terengganu amat terkenal oleh kerana hasil tulisannya yang amat unik dan kemas. Beliau adalah Datuk Haji Muhammad Saleh bin Muhammad Hassan. Beliau merupakan anak jati negeri Terengganu yang berkhidmat sebagai guru agama dan beliau juga merupakan anak sulung dari keluarga Cik Mat Riau. Beliau berminat dalam kesenian khat sejak berumur belasan tahun lagi. Pada mulanya, beliau menganggap kesenian khat dalam diri beliau adalah sekadar hobi. Tetapi, pekerjaan beliau sebagai guru agama memberi peluang kepada beliau untuk mengembangkan seni khat kepada remaja. Walau bagaimanapun, penglibatan seni khat beliau diberikan tumpuan sepenuhnya ketika beliau berumur 50 tahun melalui penubuhan syarikat seni khat Terengganu. Dan tidak lupa bahawa beliau juga merupakan tenaga pengajar tulisan bagi peringkat kanak-kanak dan dewasa di mana salah satu tempat beliau mengajar adalah di UNIZA. Seterusnya, Ustaz Embat juga banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan seni khat di Terengganu. Sumbangan beliau boleh dibagikan kepada dua bahagian, iaitu pertamanya mengembangkan seni kaligrafi dalam kalangan masyarakat Islam Terengganu. Perniagaan Terengganu seni khat juga telah turut mengembangkan perusahaan berasaskan tulisan khat Jawi di mana perusahaan sempurna ini jarang kedapatan di negeri Terengganu dan di pantai barat melalui yang pertamanya kesedaran seni khat di kalangan belia, terutamanya pelajar sekolah dan penuntut universiti. Contohnya, salah seorang daripada murid beliau yang bernama Ustaz Alias pernah bercerita ketika Ustaz Embat mula menulis khat di dalam kelas. Semua pelajar terpesona dengan keindahan tulisan khat dan daripada situ Ustaz Alias mula meminatinya dan seterusnya telah menjadi pakar khat di Malaysia dan pernah bertanding di peringkat antarabangsa. Beliau juga bertanggungjawab merangka co-curriculum seni khat di Kolej Sultan Zainal Abidin. Buku latihan yang digunakan oleh pelajar universiti tersebut menyebabkan orang ramai mula meminati seni khat. Selain daripada itu, ia juga menerima kunjungan daripada para pelajar. Seterusnya, Ustaz Embat juga menjadi penunjuk ajar seni khat dalam bengkel yang dianjurkan oleh agensi kerajaan kepada masyarakat melalui bengkel. Selain daripada itu, Ustaz Embat juga bergiat aktif dalam pertandingan khat peringkat negeri dan juga antarabangsa sebagai hakim. Perniagaan seni khat Terengganu, Ustaz Embat juga telah berjaya memperkenalkan seni khat melalui dokumentari di RTM. Ini terbukti apabila RTM pada pertengahan tahun 1980-an telah mengeluarkan rencana mengenai kegiatan perusahaan seni khat yang telah
dilarikan oleh Syarikat Terengganu Seni Khot. Dipercayai, rencana tersebut telah merancangkan perusahaan berasaskan seni khot di seluruh negara. Peranan beliau telah mendapat pengiktirafan dari para akademik apabila kegiatan syarikat ini turut dimasukkan dalam tesis sarjana pelajar universiti. Di samping itu, perniagaan seni khot Terengganu ini juga telah menjadi tarikan penggemar seni khot untuk datang ke Terengganu. Oleh kerana perkembangan seni khot Terengganu yang maju dan mencanak tinggi, ia dijadikan sebagai salah satu tarikan pelancong bagi para pelancong yang datang di mana mereka ingin melihat sendiri berupa seni khot yang boleh dilihat di Pejabat Perniagaan Seni Khot. Beliau bertanggungjawab untuk menobatkan seni khot sebagai industri. Beliau merupakan pelopor kepada industri kreatif berasaskan khot melalui penubuhan Syarikat Terengganu Seni Khot. Syarikat ini mula ditubuhkan pada 28 Disember 1986 di alamat perniagaan 1597 Jalan Panji Alang berposkod 2110 Kuala Terengganu. Antara tulisan khot beliau miliki adalah khot Nasakh, Tulus, Diwani, Dewan Jali, Rikaah, Farsi dan Kufi. Pada mulanya, syarikat ini memulakan perniagaan membuat tulisan khot Jawi berasaskan dari plastik, kayu dan kain rentang. Perniagaan beliau mula berkembang maju apabila kerajaan negeri membuat dasar mengutamakan penggunaan tulisan Jawi khot di papan iklan, jalan dan bangunan pejabat. Syarikat ini telah memainkan peranan penting dalam memajukan penggunaan tulisan Jawi. Tulisan khot beliau boleh dilihat merata tempat seperti di Masjid, Dewan Surau, Pejabat Majlis Tilawatul Al-Quran, pejabat-pejabat kerajaan seperti Wisma Darul Iman, Wisma Negeri dan pintu gerbang sempena sambutan ulang tahun keputeraan dan banyak lagi. Antara pencapaian Datuk Haji Muhammad Saleh bin Muhammad Hassan ialah tulisan beliau telah menerima banyak tempahan bukan sahaja daripada orang ramai, malah daripada agensi kerajaan dan swasta. Beliau juga mula bergiat aktif dalam penulisan seni khot setelah dipelawa oleh Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz iaitu Naib Chancellor Universiti Malaya untuk menyertai pertandingan seni khot yang julung kali dianjurkan oleh Universiti Malaya pada peringkat kebangsaan. Bukan sahaja itu, beliau mula dikenali ramai setelah memenangi hadiah dalam semua kategori pertandingan khot dan mendapat tempat pertama bagi kategori khot diwani dan khot pilihan. Yang paling diterujai, hasil tulisan khot beliau mendapat tarikan dari kerajaan negeri, bahkan dari Tuanku sendiri, di mana penulisan beliau telah dipersetujui untuk dituliskan di pintu gerbang di setiap daerah sempena dengan pertabalan Tuanku. Seterusnya, beliau telah dipilih untuk menulis khot di Singgahstana Istana Negara pada tahun 1980. Atas jasa beliau telah dianugerahkan gelaran Datuk dan beliau juga turut menjadi hakim pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan. Ketika berumur 70 tahun, beliau tidak dapat lagi menjalankan perniagaan seni khot beliau oleh kerana keuzuran. Namun begitu, seni khot beliau diwarisi oleh anak-anak buah dan pekerja beliau. Salah satu dari peninggalan besar beliau di Terengganu adalah rucun tanda di Bukit Besar yang bertulis Allah peliharakanlah Terengganu. Tapak perniagaan seni khot beliau sudah kini tiada lagi. Anak-anak buah mereka sudah pun menubuhkan perniagaan masing-masing. Namun begitu, koleksi-koleksi tulisan khot beliau masih lagi tersimpan yang kini menjadi kenangan. Al-Fatihah buat arwah Datuk Haji Muhammad Saleh bin Muhammad Hassan. Segala jasa dan kenangan arwah sentiasa dalam ingatan.